Okey, kita semua sedia maklum mungkin sebelum kita sambut hari kemerdekaan yang ke-51 pada 31 nanti, tapi yang lebih penting sebelum itu akan berlaku satu peristiwa yang juga ditunggu-tunggu oleh rakyat, iaitu pembentangan bajet 2009 yang akan dilakukan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri. Halim sendiri, apakah yang Halim harapkan daripada bajet yang akan datang ini? Saya harapan sebenarnya kalau kita cuma ikut yang norma yang pada tiap-tiap tahun kita buat, kemungkinan besar pada bajet tahun ini kita akan adakan bajet defisit yang lebih sedikit pada sebelum ini, kerana disebabkan saya rasa kerajaan akan meletakkan banyak lagi suntikan wang dalam bentuk untuk dipanggil stimulation packages untuk merangsang ekonomi, yang mana saya rasa ini masih lagi berpaksikan kepada sistem kredit, yang mana kita tidak akan dapat keluar dalam kepompong tu, kepompong yang telah dikawal di seluruh dunia melalui Bank Dunia, IMF dan sebagainya. Jadi saya haraplah sekiranya pihak kerajaan ada meletakkan satu dalam bajet ini kali ini, yang mana contoh simpanan di dalam KWSP disandarkan sedikit, mungkin 5% ataupun 10% dalam bentuk emas, yang mana nilainya lebih kukuh berbanding dengan benda-benda lain. Kerana apa saya bagi contoh kukuh ni, kalau saya boleh tunjukkan statistiknya, pada tahun 1971 satu bentuk emas ini harganya RM3.75. Sekarang nilainya hampir RM700. Begitu juga dengan minyak, kalau waktu itu satu barrel 1971 $3.75, $3.75. Sekarang sudah 125, 130. Kalau disandarkan waktu itu satu barrel dengan satu emas, saya rasa kita telah untung dalam bentuk penjualan minyak kita tidak rugi langsung. Jadi kalaulah harapan saya sekiranya adalah di mana kerajaan meletakkan satu sumber yang mana kita dapat mengayakan kembali aset negara kita dalam bentuk yang harta sebenar iaitu emas, perak ataupun benda-benda yang lain yang dianggap lebih bernilai, contohnya reserve kepada minyak ataupun reserve kepada beras dan sebagainya. Itulah harapan saya. Okey, terima kasih Halim, dan akhir sekali Datuk, apakah bentuk kebebasan hak asasi yang Datuk ingin lihat berlaku di Malaysia, terutamanya membabitkan generasi muda kita? Saya yakinlah, dan pada pandangan saya yang elok je adalah murid-murid kita, siswaza kita di universiti memahami sendiri hak asasi. Kerana graduate yang kita keluarkan daripada universiti sekarang, kita tengok ada jauh perbezaan. Kerana kalau mereka nak cari kerja di antarabangsa, ataupun kita lihat kalau mereka nak kerja di Malaysia dengan syarikat asing, mereka mesti mengetahui perubahan-perubahan yang berlaku, terutamanya dari aspek hak asasi manusia. Dan kalau mereka ini tidak kompetitif, mereka tidak akan dapat pekerjaan, kerana pekerjaan di Malaysia, kalau kita nak jadi kaki tangan kerajaan, ada berapa ribu atau berapa ratusan kerja. Tetapi kalau mereka nak marketable, kita kena lihat lebih banyak itu. Jadi oleh itulah sistem kita harus berubah. Dan satu lagi adalah kita juga yakin kali ini bajet ini akan menjadi satu bajet yang memperangsang supaya rakyat ini diberi suntikan supaya mereka dapat belanja. Lagipun kita harap petani, nelayan, orang-orang kampung, pesawah, dan juga begitu juga keadaan orang-orang di kampung, sekolah-sekolah di terpencil, orang asli diberi bantuan, dan menjamin bahawa bantuan ini sampai ke mereka. Jadi dengan juga satu lagi adalah juga usaha ini terus dijalankan supaya salah satu komponen tentang budgeting, perbelanjaan dan juga menghadapi cabaran ini menjadi satu
bahagian dalam sistem persekolahan kita. Kemerdekaan dalam 1 bulan ini, jangan rayakan merdeka pada 31 saja. 1 bulan itu ingat balik kembali perjuangan kita, ingat balik bagaimana kemerdekaan ini dicapai, apa usaha telah dibuat oleh Tunku Abdul Rahman, Sambantan dan juga pemimpin-pemimpin parti komponen lain, apa kejayaan mereka mencapai. Dan jangan kita pula gadaikan segala yang kita dapat. Maruah rakyat amat penting sekali. Ingat balik kembali sejarah gemilang kita supaya kita sama-sama boleh berjaya mencapai. Okey. Terima kasih kepada Datuk Siva Subramaniam, iaitu Pesuruhjaya Suhakam, dan terima kasih juga kepada Encik Abdul Halim Abdul Hamid, iaitu Pensyarah Fakulti Perniagaan dan Undang-Undang Universiti Multimedia, kerana sudi menjadi tetamu kami di Hello Malaysia hari ini. Sebenarnya banyak yang boleh kita bincangkan bila kita bercakap tentang penghayatan Bulan Merdeka ini, tetapi seperti kata Datuk, yang penting ialah sama-sama kita menghayati apa yang telah pun kita nikmati selama ini, dan sama-samalah pula kita bersatu untuk memperjuangkan sesuatu yang lebih gemilang, lebih cemerlang di masa-masa yang akan datang. Kerana sebenarnya maruah menjaga kemerdekaan itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan, tetapi kita sebagai rakyat Malaysia perlu melakukannya demi masa depan kita. Jadi sehingga kita jumpa lagi dalam Hello Malaysia. Salam hormat dari kami semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi.